Tak mengantuk, boleh tanya sikit? Ya, boleh. Terima kasih. Datuk Yang Bertua. Terima kasih Menteri. Saya juga bersetuju banyak program untuk yang dirancang untuk tujuan meningkatkan kesukarelaan apa semua. Saya rasa ini perkara yang semua orang bersetuju. Cuma begini, saya nak tanya pandangan. Kebelakangan ni, dan kebetulan pula Menteri belia, yang berhormat Menteri belia berasal daripada negeri Terengganu. Kebetulan saya nak ambil satu insiden yang berlaku di negeri Terengganu atas semangat untuk meningkatkan kesukarelaan. Baru-baru ni ada 512 orang remaja di negeri Terengganu, di Kuala Terengganu, yang ditangkap secara besar-besaran kerana terlibat dalam aktiviti lumba haram. 200 daripada diorang ni bukan saja terlibat, baru nak cuba pun. Maknanya kadar peningkatan dalam percubaan minat untuk menceburi, terlibat dalam bidang-bidang macam ni agak tinggi. Jadi atas semangat merangka untuk meningkatkan kesukarelaan, untuk memperbaiki kata pembangunan belia ni, apa pandangan Kementerian Yang Berhormat? Dan saya rasa ini adalah pukulan yang agak berat juga pada Yang Berhormat Menteri, kerana di negeri dia yang dia jadi Menteri Belia berlaku perkara macam ni, dan tiap minggu ada peningkatan. Yang ini boleh yang boleh disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, kerana pasukan polis PDRM terlibat sama dalam menangani perkara ini, dan memang ada sentiasa peningkatan daripada minggu ke minggu, memang ada jumlah tu. Yang ini dilaporkan oleh media, televisyen dan sebagainya, dan saya rasa ini ada cabaran besar sikit. Jadi macam mana agaknya nak melihat ada satu pakej baru ke, barangkali mereka nanti tinggal ke, ataupun tak dimasukkan dalam tumpuan kelompok yang akan jadi sasaran ke, atau sebagaimana. Saya pun kurang tahu, saya berminat sebab saya rasa saya juga berasal daripada kawasan itu. Saya sendiri pun tidak tahu kenapa wujudnya kumpulan begitu besar ni yang tertangkap sahaja. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Saya rasa dalam menangani perkara yang dibangkit itu tidak ada jalan penyelesaian. Kita ada beberapa cara untuk memberi penerangan. Satu, untuk kita berhadapan dengan realiti. Nombor dua, kita boleh bersifat defensif. Ketiga, kita boleh bersifat ignorance. Defensif tu maksudnya, kalau orang tanya kenapa ada belia yang rosak 500 orang, saya pergi satu program 2,000, sejuta orang yang bagus, itu defensif. Tapi itu bukan jawapan saya. Mana boleh buat, 500 ini bukan masalah, tapi ramai yang baik. Pada saya, realitinya masalah yang berlaku ini adalah apabila kita tidak mengisi masa, pemikiran mereka dimasukkan dengan perkara-perkara yang begitu banyak kita tahu hari ini cabaran, ataupun kita bawa dia ke arah yang memang tak betul. Ini yang menjadi kekangan kepada Kementerian Belia, dan saya percaya Indra Mahkota bila membangkitkan perkara tersebut benar-benar ingin melihat satu suasana yang sangat baik. Kita kena terima hakikat, kalau kita buat satu program besar, bila orang ramai-ramai balik, tempat mesti kotor. Tidak ada satu pun nilai budaya yang baik untuk membersihkan. Tapi boleh berlaku di negara Jepun, kerana dia ada satu semangat bahawa saya orang yang bersih. Jadi maknanya apa yang sedang kita cuba laksanakan adalah sentiasa mengisi di dalam kepala anak muda kita bahawa mereka perlu melakukan perkara yang baik. Sebagai contoh, anak muda sering dilabelkan dengan vandalism. Di Muar umpamanya, saya membuat program anak muda berhenti tepi jalan untuk cat bangunan-bangunan awam yang tidak pun dijaga. Bangunan awam tu bukan signboard JKR tu, signage taman yang ada 2 tiang, tetapi orang yang duduk di situ pun tak nak buat. Maknanya kita bawa anak muda, mari kita naik motor, sama-sama kita berhenti cat 2 tiang tak sampai setengah jam pun. Dia tak perasan bahawa itu budaya yang baik. Itu yang perlu kita terapkan. Sebab itu 510 ini kita pandang serius, walaupun jumlahnya sangat kecil, tetapi dia mencerminkan. Tetapi caranya bagaimana? Bawa anak muda yang lebih ramai untuk menunjukkan kepada yang 500 ini bahawa mereka buat satu perkara yang tidak betul. Mendidik ini sebenarnya mengambil proses yang sangat lama. Membina tidak boleh berlaku semalaman, menguntuh boleh berlaku dengan serta-merta. Jadi pada saya, apa yang boleh saya sebut, bila melibatkan secara spesifik mak rempit ataupun mereka yang terlibat dalam kesalahan lalu lintas, kerjasama di antara Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pengangkutan iaitu JPJ agensinya, dan Kementerian Dalam Negeri iaitu polis, perlulah dijalankan secara serentak dalam menghukum, mengambil tindakan. Tetapi daripada Kementerian Belia dan Sukan, kita akan sentiasa menganjurkan program-program yang bersifat positif supaya anak muda dapat mengenengahkan potensi dan kreativiti
Kerana kita tahu 12.6 juta adalah satu jumlah yang besar, dan dalam kelompok-kelompok kecil anak muda akan tetap berlaku perkara tersebut, yang saya mengambil tanggungjawab bersama dengan Indra Mahkota untuk kita laksanakan satu penambahbaikan supaya perkara itu dapat kita kurangkan. Saya percaya tidak dapat kita hapuskan sepenuhnya, tetapi usaha bersama daripada semua peringkat ia akan dapat kita tangani secara sedikit demi sedikit. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Terima kasih. Saya rasa idea tu agak baik. Kita tak ada masalah untuk bersetuju, kerana isu pokok dia ialah mungkin ada sebahagian daripada kelompok belia ataupun orang muda yang tertinggal barangkali. Dan saya yakin Kementerian Yang Berhormat tak mampu nak buat semua. Memang perlukan bantuan. Kalau nak perlu bantuan saya sanggup. Cuma begini, saya nak tanya, ada tak rancangan ataupun cadangan Kementerian Yang Berhormat ataupun Yang Berhormat sendiri ataupun Menteri Yang Berhormat, kalau boleh gunakanlah kepakaran ramai pemimpin belia. Ada bekas-bekas Presiden Majlis Belia Malaysia, dan Dewan ni saja berapa orang, termasuk yang Lenggong ni baru bercakap ni. Ya, takkanlah tak ada idea yang baik daripada seorang bekas Presiden duduk berbelas tahun jadi Presiden. Takkanlah tak nampak perkara ni. Ini soalan pula bertanya pada Timbalan Menteri Belia. Itu tak kena. Jadi jangan kita guna position kita ni untuk bebankan Kementerian Belia. Sepatutnya datanglah dengan idea yang benar. Saya tak percaya kalau bekas-bekas pemimpin, termasuk terutamanya Presiden Majlis Belia Malaysia yang jaga 35 pertubuhan yang besar di bawah dia, tak tahu hala tuju. Saya dengar dulu semasa saya juga dalam pergerakan tersebut, kita ada pelan 20 tahun pembangunan belia. 20 tahun, maknanya sampai tahun 2020 dah apa jadi dengan tu tak tahulah. Kot masa dia jadi masa Yang Berhormat Lenggong jadi Presiden tu, dia dah buang pelan 20 tahun tu. Allah, saya tidak tahu. Saya tidak juga mengatakan begitu. Cuma saya harap peranan bekas-bekas pemimpin ini diguna pakai ataupun diambil. Sebab saya yakin ada banyak yang perkara yang tak sempat dibuat semasa kedudukan mereka atau kedudukan seorang pemimpin itu semasa jangka pemegang kuasa, memegang kedudukan jawatan tersebut tidak mampu untuk laksanakan. Sekarang perlu tampil, dan kementerian juga tak perlu bimbang untuk menggunakan tenaga mereka, buah fikiran mereka untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Betul? Ya. Terima kasih. Ya. Pak Anjak. Sekali Ya, Timbalan okey, Menteri boleh okey. sekali sukatan ini boleh. Saya baru-baru ni bertemu dengan sekumpulan anak-anak muda yang datang daripada Mesir. Kebetulan semasa bertemu itu, satu kumpulan anak-anak muda sedang rempit. Saya ingat dalam 200-300 orang. Jadi yang saya tanya soalan saya ini, Arab tu terkejut lah. Dia kata di Mesir tak nampak lagu ni lah, tapi di Malaysia hebat. Sebab dia duduk ni, dia tidur atas motor ni dalam keadaan lampu dia padam. Dia bawa motor, dia tidur, lampu dia padam, dia paris. Saya kata hebat lah puak ni. Cumanya saya nak tanya menteri ni, negeri lain ada orang tidur atas motor ni? Pengalaman saya tak tahu. Mungkin menteri dah berjalan. Kalaulah ada orang tidur dan race atas motor ni, apa dia buat macam ni? Ada tak jawapan atau kaedah-kaedah lain yang negeri-negeri lain buat? Itu soalan saya. Terima kasih. Kat Lenggong tak ada as dengan petani ya dah tu. Saya jawab yang ini dululah. Dia bila cerita pasal rempit ni, negeri lain susah nak ada kebanyakannya. Nombor satu, negeri ni sejuk. Negeri sejuk, cuba bawa motor laju sejuk, keras. Jadi dia tak ada masalah. Kalau kita cerita pun dia tak faham. Sebab tu ada negeri kalau kita cerita kawasan luar bandar, kawasan apa semua, dia tak faham. Sebab negara dia negara maju dan sebagainya. Faktor cuaca juga menyumbang. Banyak faktor menyumbang. Jadi kalau kita tanya dekat Amerika, motor besar-besar, motor kecil tak ada. Dan motor besar ini dia tak merempit. Sebab kebanyakan motor kecil tak boleh jual kat sana sebab dia sejuk. Bila musim sejuk, nak buat, kita berjalan kena tiup angin pun sejuk. Kalau naik motor, saya rasa tak ada orang berani buat sebab cuaca. Tetapi masalah-masalah ini ada di tempat-tempat lain yang sama macam kita. Kena tengok yang sama macam kita. Kalau kita tengok di setengah-setengah negara, saya pun pergi berbual. Dia rasa pelik benda ni sebab di Australia, musim panas pun tak ada sebab jalan dia kecil. Jalan-jalan yang dia buat itu kecil kecuali di lebuh raya. Kita masalahnya jalan di parlimen depan ni. Time kerja, waktu kerja penuh lah kereta. Cuba malam pukul 2-3 pagi. Punya elok lap tu untuk mak rempit
buat dia punya stand. Sebab itu di tempat lain tak ada jalan-jalan di bandar yang besar ataupun struktur batunya jalannya taklah secantik jalan kita. Itu satu perkara lagi. Dan ada juga perkara ini tidaklah dibuat secara kajian, ini pemandangan bila ditanya oleh Sungai Petani. Ada satu lagi budaya di Malaysia ini, kita budaya 24 jam. Boleh keluar bebas 24 jam. Kalau kita tahan pun sebab dia nak pergi, kata nak pergi makan. Kalau kita pergi negara lain, dia tak ada curfew. Tapi tengah malam ni kalau keluar, agak pelik. Sebab tidak ada aktiviti yang berlangsung waktu malam. Jadi tidaklah bebas anak muda berjalan dari satu tempat ke satu tempat lain. Dan mudah dipantau oleh pihak penguasaan. Tengah malam bila berjalan di tempat-tempat tertentu, dia rasa pelik. Sebab dia nak ke mana? Tapi di Malaysia ini susah. Sebab kedai makan 24 jam. Kalau kita pergi di Jepun, disiapkan tempat untuk yang 24 jam ni. Bukan satu negara, kita satu negara. Jadi ini antara perkara yang berbeza yang perlu kita tangani. Yang penting masalah itu tetap berlaku dan kita akan cuba atasi lah. Tetapi mengenai apa yang dibangkitkan oleh dua yang berhormat daripada Lenggong dan Indra Mahkota, suka saya nyatakan yang dia tanya tadi itu sebab zaman dia memang ada kosong IKBN ini. Jadi dia memang, dia tahu ketika itu, sebab itu dia tanya saya untuk mungkin libatkan ahli yang berhormat untuk memberitahu. Kekhawatiran saya kalau kita buat dengan lebih besar lagi, tempat yang ada sebenarnya dah penuh setiap tahun. Kerana pemahaman para belia kepada kemahiran ini sudah tinggi dan dia tahu ada peluang untuk dia melanjutkan pengajian apabila tidak dapat memasuki institusi lain bersama dengan Kementerian Belia. Jadi kalau nak beritahu, ambil kesempatan, tak ada masalah. Tetapi pada saya sambutan itu sangat baik kerana kita dapat memenuhkan semua kota yang diberikan kepada 20 IKBN yang disediakan. Tetapi yang berhormat, dari segi belia ni, kalau boleh janganlah kita terlalu berpolitik sepanjang masa sehingga susah dan kita mengiyakan dia. Saya ambil contoh, yang berhormat ada pengalaman, saya ada pengalaman. Ada satu dialog, dia tanya saya, minta maaf, tidak ada niat untuk mengenakan sesiapa. Dia tanya, dia kata, Datuk, saya nak tanya, saya nak buat satu program belajar daripada Unicel. Program saya untuk program anak angkat di satu sekolah, program anak angkat satu Malaysia. Program itu tidak dibenarkan oleh pihak universiti dan dia tanya saya, apa patut dia buat? Saya ada beberapa pilihan. Kalau saya kata, buat demonstrasi lah kat universiti itu. Pergilah marah kat pentadbiran, pun boleh. Tapi saya kata tidak, tulis surat. Dapatkan apakah sebab projek itu tidak dibenarkan secara bertulis, secara hitam putih. Supaya kita mengajar mereka untuk menggunakan akal fikiran. Dan dia buat demikian. Saya nak tengok, benarkah program itu tidak dianjurkan hanya kerana perkataan satu Malaysia? Kerana dia sebut secara verbal, dia minta tulis hitam putih. Maknanya kita ada pilihan untuk mencorak para belia kita seperti mana yang kita mahukan. Dan pilihan ini boleh kita buat dengan penuh tanggungjawab. Dan tanggungjawab itu terserah dengan tindakan yang kita ambil. Dan pada saya, ia secara berterusan. Dan terima kasih kepada dua-dua yang berhormat. Kita teruskan berbincang tentang belia. Sebab yang berhormat dulu pun pemimpin-pemimpin di kalangan belia yang pada saya telah banyak menyumbang kepada apa yang berlaku pada hari ini. Yang baik-baik lah maksudnya. Salah faham susah. Pembangunan belia. Sebelum yang berhormat berpindah pada topik lain, saya cuma nak menyampaikan bukan hasrat, saya nak nyatakan permintaan yang saya pernah berbincang dengan yang berhormat Menteri Belia berkenaan dengan peruntukan ataupun dana khas tadi. Bersempena dengan itu, beliau menyebut dan minta saya sebenarnya untuk sampaikan dalam Dewan, dalam perbahasan di peringkat Kementerian Belia, kerana beliau merasakan sangat tidak bersetuju dengan dana yang terpaksa diambil daripada Kementerian Belia untuk tujuan-tujuan yang langsung tidak ada kena-mengena dan sudah tentu tidak mendatangkan hasil kepada pembangunan belia. Sebagai contoh, beliau amat keras menyebut tentang penggunaan dana yang disumbangkan untuk program Monsoon Cup yang berjumlah 20 juta setahun, dan jumlah itu telah pun meningkat kepada lebih 60 juta. Yang saya rasa walaupun beliau tidak menyebut, tapi apa yang nak dimaksudkan ialah 60 juta tu sekali hanyut dengan hanyutnya ombak serupa, tidak ada sebarang faedah terutama kepada pembangunan belia lah secara automatik, secara eksklusifnya. Dan jumlah ini dilihat akan meningkat dan samalah meningkatnya beban Kementerian yang berhormat untuk dipaksa menggunakan untuk melangsungkan program ini. Jadi
mengambil sempena ini, kesempatan ini, saya minta supaya perkara ini bukan saja diberhentikan, diisytiharkan sebagai satu program yang kalau boleh tidak ada kena-mengena Kementerian Berhormat kerana faedahnya tidak ada. Dan peruntukan yang begitu besar harus dipotong, dibuang dan kalau boleh disalurkan kepada tujuan yang Berhormat kata tadi. Dana belia atau dana pembangunan belia yang tak cukup. Saya rasa saya minta Lenggong sebagai bekas Presiden Majlis Belia patut sokonglah benda ni kan. Saya harap beliau yang membangkitkan perkara ni, tapi tak apalah. Saya faham dia tak berani ataupun tak boleh lah. Nampak? Jadi saya tolong sampaikan hasrat ini supaya direkodkan bahawa Kementerian Belia sendiri berhasrat untuk tidak membazirkan wang begitu banyak untuk tujuan kerana nak mengikuti program yang disokong oleh pihak tertentu untuk rasa kata kebanggaan kita kerana program yang dikatakan berprestij antarabangsa tapi tidak ada hasil dan membebankan Kementerian Belia serta Kerajaan Malaysia. Saya nak tanya ulasan itu. Terima kasih. Tak selesai dengan Yang Berhormat Lenggong. Yang Berhormat Lenggong dia tak bangkit sebab saya rasa dia pun tahu peruntukan itu tidaklah terus kepada Kementerian Belia dan Sukan. Tetapi kita sebagai kementerian yang mengendalikan supaya macam sukan Formula 1 yang baru berakhir. Ia juga melibatkan Kementerian Belia dan Sukan dari segi sporting activities. Tetapi Monsoon Cup Letua de Langkawi. Peringkat awalnya menggunakan sebuah syarikat untuk mengendalikan, tetapi sebab kita ada apa dipanggil perjanjian, maka kita kena teruskan. Cuma kali ini dianjurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Dan dana itu datang daripada punca yang sama iaitu Kementerian Kewangan. Tapi pada saya Yang Berhormat Menteri, dia tak ada di sini, bukan bertujuan untuk bercanggah. Saya percaya waktu berbual dia pun ahli Yang Berhormat Kemaman daripada Terengganu menyatakan pandangan dari segi keberkesanan program. Tetapi kalau beliau menjawab soalan yang sama di sini, dia pun akan menyatakan bahawa kita di kementerian akan cuba sebaik mungkin untuk mengurangkan perbelanjaan dan dalam masa sama kalau kurang di situ pun belum tentu dapat kita salurkan kepada Persatuan Belia. Kerana duit itu bukan di bawah kementerian yang boleh kita guna ikut kita. Kerana yang meluluskan bajet perbelanjaan ini adalah Dewan ini juga. Dan tidak ada pun kita kata boleh 10 juta, 5 juta kepada Monsoon Cup supaya jangan buat program tu pulang balik kepada Belia. Tidak. Memang Persatuan Belia hanya dapat lebih kurang 25-26 juta termasuk enrolment, termasuk emolument, minta maaf, kepada bahagian tersebut. Maknanya jumlah yang boleh dibagi kepada Persatuan Belia yang itu. Kalau kita dapat buat penjimatan atau batalkan mana-mana program pun, duit itu tidaklah dapat kita alihkan kepada pertubuhan belia. Yang patut Yang Berhormat cadang dalam Dewan ini, waktu bajet nanti, jangan setuju 15 juta untuk Persatuan Belia, cakap 150 juta. Jadi senang, kita boleh belanja ikut yang diluluskan. Jawapan. Saya nak bagi cadangan. Saya nak bagi cadangan tadi kerana terima kasih. Saya berminat untuk katakan ada banyak prosedur yang perlu kita lalu. Saya tidak nafikan. Maknanya tidaklah semudah itu untuk mengalih peruntukan daripada satu sub kepala perbelanjaan kepada sub kepala yang lain. Cuma atas dasar mengalih kerana hajat tu ataupun idea tu datang daripada menteri yang menjaga kementerian ini sendiri. Saya katakan saya cuma menyatakan hasrat beliau dan memang sebenarnya beliau suruh minta saya sebut di dalam dewan ini. Perkara yang baik katanya yang membazir kepada wang negara patut kita sokong bersama-sama untuk kita tengok kaedah penyelesaian dia. Tapi berkenaan dengan kerumitan untuk mengalih ataupun menyalurkan semula, saya rasa Yang Berhormat Timbalan Menteri tentu ingat bagaimana promosi perbelanjaan promosi rakan muda dulu. Perbelanjaan keseluruhan saya masih ingat 95.3 juta ringgit telah diluluskan oleh Dewan ini pada satu masa, tetapi peranan itu dimainkan oleh Majlis Belia Malaysia secara berterusan, rundingan dan sebagainya, memberi tekanan termasuk memberikan fakta kejayaan ataupun keburukan kepada kos yang terlalu tinggi itu akhirnya diturunkan kepada 35 juta sahaja. Dan baki ataupun potongan
daripada jumlah itu telah disalurkan kepada tujuan-tujuan sebagaimana yang dibangkitkan oleh pihak Majlis Belia Malaysia pada ketika itu. Dan kita ada rekod bagaimana satu peruntukan tu boleh dipotong dan disalurkan semula atas tujuan yang sama, menyentuh pada kementerian yang sama. Dan untuk sebagai kata menyokong fakta itu, sebenarnya dalam buku belanjawan kita ni banyak terdapat perbelanjaan-perbelanjaan, peruntukan-peruntukan yang kita mansuhkan dan kita salurkan semula pada perbelanjaan yang lain. Kaedahnya ada dinyatakan dalam ni. Saya rasa pihak yang yang berhormat Timbalan Menteri rasanya boleh bersetuju dengan kaedah tu kalau segera boleh laksanakan. Saya menyokong keadaan itu. Terima kasih. Saya rasa maksud yang dibangkitkan tu jelas, tak perlu saya komen panjang-panjang sebab dalam perbahasan pun tidak dibangkitkan. Saya boleh Datuk Yang di-Pertua untuk kulas. Tapi saya rasa maksudnya mudah. Yang ini tak bagus, duit tu patut buat benda yang lebih bagus, kajian perlu dibuat dan saya rasa tugas saya di sini adalah untuk menjawab perkara yang dibangkit. Yang itu saya rasa kita boleh ambil pandangan tentang baik atau tidak, terutama apa yang dinyatakan tadi yang Berhormat Menteri saya sendiri minta dibangkitkan. Yang itu saya kena semak dengan dia lah. Mungkin maksud dia bangkit kat mana saya tak tahu, ataupun bangkit jangan sebut nama dia ke kan, ataupun tak berlaku, saya tak nak komen yang itu. Tapi pada saya maksudnya jelas. Disebut tentang Monsoon Cup, dikatakan tidak memberi hasil. Saya boleh bagi banyak hasil ataupun banyak penjimatan yang telah kita buat daripada yang sebelumnya dari segi perbelanjaan, tetapi hasilnya masih sama. Mungkin yang Berhormat Menteri bermaksud boleh ditambah baik, kerana penganjuran itu juga dibuat bersama dengan kerajaan negeri di mana yang Berhormat Menteri saya sendiri berasal, yang itu menjadikan perbualan itu timbul. Tapi pada saya, buat masa ini perbelanjaan yang diberi akan kita gunakan sebaik mungkin. Namun begitu, pandangan itu boleh kita bawa dalam sesi bila kita cerita pasal duit. Yang bahas ini tak ada duit. Jadi kalau kita cakap pun tak ke mana. Tapi maksudnya pada saya jelas dan semua faham. Tinggal penjelasan. Ya. Belia lagi. Ya, belia. Nak bertanding parlimen. Ya. Belia. Jadi yang saya nak tanya tentang Parlimen Belia ini ya. Jadi adakah Belia itu masuk Parlimen Belia, mereka boleh ada dari DAP, dari UMNO, dari PKR dan sebagainya. Adakah mereka dibahagikan mengikut parti politik atau mereka datang ke satu camp untuk main-main saja? Dua-dua pun tidak, Yang Berhormat. Kita tidak pernah main-main dalam kerja dan kita tak pernah fikir pasal politik sepanjang masa. Dia akan mengambil satu aspirasi di mana yang penting kita nak menyediakan satu platform kepada belia untuk menyuarakan dengan cara yang lebih tersusun dan bertanggungjawab. Kita ada 22 kawasan dan dia akan ikut 22 kerusi. Tetapi mereka hendaklah terdiri daripada yang berusia 18 hingga 30 dan mereka hendaklah mengemukakan hasrat dengan menulis esei sebagai permulaan. Esei lah Yang Berhormat, tidak nak pilih macam mana. Dia tulis esei tentang negara, tentang apa perjuangan, dan dia mesti mendapat sekurang-kurangnya 50 sokongan belia pencadang di tempat dia. Kita tidak ada lagi keputusan sama ada secara mengundi atau tidak, tetapi kita buat ikut kawasan parlimen. Kalau dia nak mewakili Parlimen Seputih, dia mesti dapat 50 orang mencadangkan dia dan dia hendaklah menulis satu esei dan alamat dia mesti di Seputih. Dan dia kena hantar ke kementerian secara online atau secara manual bagi kawasan-kawasan yang jauh untuk dipertimbangkan oleh satu jawatankuasa. Sudah tentu jawatankuasa menimbangkan mereka yang paling baik. Dan yang nak memohon ini perlu mendapat pengesahan daripada sebuah persatuan yang berdaftar dengan kementerian. Maknanya mereka ini kenal juga pemimpin belia dan pemimpin belia tahu dia. Dan dia tidak ada sekatan kepada mereka yang berminat kecuali dia muflis, dia bukan rakyat negara kita ataupun dia tidak berusia dalam lingkungan tersebut. Jadi mereka ini masih lagi dalam proses untuk menghantar. Yang saya difahamkan kementerian telah menerima sebanyak 190 permohonan. Saya tidak sempat nak bagi ikut parlimen mana yang masih kosong. Kalau kata Seputih, saya tak tahu Seputih dah ada permohonan atau tidak. Tapi senarai nama pemohon ini sudah kita terima sebanyak 190 orang. Laman web kementerian lah, KBS, GOV Yang Berhormat Menteri dan MBM, Majlis Belia Malaysia punya website. Saya
Saya nak beralih ke bahagian Boleh sukan. tanya lagi? Boleh. Jadi saya sekarang nak tanya, pilihan raya akan datang. Jadi kalau ada mahasiswa-mahasiswi nak kempen untuk saya, adakah mereka akan ditahan ke, diambil tindakan oleh pihak universiti ke, dan Luar tajuk tu. tak keluar kerana ni kita bincang parlimen belia. Parlimen belia. Jadi kerana tiap-tiap pilihan raya kecil kita tengok memang ada pelajar universiti dan college kerana membantu sebelah sini. Lepas tu mereka diambil tindakan oleh pihak universiti. Jadi adakah ini diulangi dalam pilihan raya akan datang? Nampak sangat dah ada mahasiswa bersama yang dah dilatih oleh pihak yang berhormat. Tapi malangnya saya tak boleh jawab bagi pihak Kementerian Pengajian Tinggi kerana Akta Universiti dan Kolej Universiti berada di bawah bidang kuasa dia. Yang berhormat tanya saya kat luar. Sebagai naib ketua pemuda, nanti saya bagi jawapan saya tentang pandangan tersebut.